إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yang dimuliakan staf pengurusi majlis dan hadirin, Fadil Pengurusi Surah At-Taqwa, Cikgu Ishaq, seluruh ahli dan kuasa surau dan juga dataran ilmu, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ini, marilah kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk kita bersama dalam majlis yang penuh dengan rahmat dan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengiringkan. Dia yang maha pengampun dengan innahu huwal ghafurur rahim. Demikian juga dia ialah Tuhan yang menerima taubat hambanya, sentiasa mengiringkan juga huwat tawwabur rahim. Dia ialah Tuhan yang maha menerima taubat, lagilah dia Tuhan yang maha mengasihani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada satu doa yang paling penting yang kita mesti meletakkan paling awal sebelum kita mendoakan dengan doa-doa yang lain, melainkan sewajarnya kita meletakkan doa yang pertama sekali kita doakan, ya Allah, Allahumma ighfir lana dunubana
waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ini kalau kita baca ramai-ramai. Di antara makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang menzalimi seseorang yang lain ialah kalau ramai dia baca Allahumma ighfirli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang lain pun pakai amin. Dia minta dia seorangnya mendapat keampunan daripada Allah. Kata ulama tu di antara seseorang itu menzalimi orang lain, dia doakan untuk dia seorang, sedangkan ramai orang mengaminkan, tidak didoakan untuk orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita seorang-seorang, kita baca Allahumma ighfirli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau kita ramai jadi imam ataupun ayah doa untuk anak-anak di rumah sembahyang jemaah sekali, ataupun mak jadi imam pada anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki yang kecil-kecil, jadi baca macam ni, Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu baru betul. Betul ialah mengikut kepada peletakan dhamir, ganti nama yang tepat mengikut kaedah nahwu bahasa Arab. Allahumma fil lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Siapa baca macam tu, tuan kena masuk kelas nahwu. Tak payah tahulah. Jadi ambil bacaan yang tepat macam tu. Kalau baca ramai-ramai, Allahumma fil lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau pelajar sekolah agama dia tak baca cara macam tu, orang akan kata dia tak mengaji nahwu. Itu cara betul bacaannya. Jadi bila mana kita berdoa, doa minta Allah ampunkan dosa, hendaklah diletakkan paling awal dan utama sekali, sebelum kita mendoakan dengan doa-doa yang lain. Sebab tidak ada suatu yang paling utama seseorang hamba dengan Tuhannya melainkan memohon diampunkan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak ada satu pengharapan yang paling besar bagi seseorang yang kata diri dia hamba melainkan dia hendak Allah ampun dosa dia. Besar tak besar yang dikatakan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang meninggal dunia, sesaat disembahyangkan ke atas dia, intipati yang paling utama sekali buat dia ialah mendoakan keampunan dosa pada dia. Iaitu bila mana kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sependek-pendek doa untuk orang mati. Yang panjang kita tahu dah, tapi itu sependek-pendek. Kalau kita tak hafal panjang, baca pendek itu untuk didoakan kepada orang yang mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali kalau seseorang tu dia mati syahid. Kalau dia mati syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak perlu disembahyangkan dah. Hanya dia dikebumikan. Dia tak perlu dikapankan, dia tak dikapankan, dia tak dimandikan, tak disembahyangkan, hanya dikebumikan. Dibuat satu daripada yang empat. Pasal apa dia tak perlu lagi disembahyangkan? Sebab dia sudah diampun dosa.
Sebab seseorang yang mati syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia mati syahid, tuan-tuan, langsung dosanya Allah ampunkan. Tapi yang Tuhan ampunkan itulah dosa dia dengan Tuhan. Tapi kalau dia masih ada dosa dia dengan orang, jadi dia akan ditangguhkan kesyahidannya. Status dia syuhada tu KIV. Lepas tu bila mana kita nak turun berjihad fi sabilillah, selesaikan dengan orang. Hutang-hutang dengan orang, salah Sayyidina Muhammad, salah-salah dengan orang, semua kena selesai. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa seseorang seandainya dia ada salah dengan seseorang yang lain. Sebab itu tuan-tuan, dosa dengan Tuhan mudah, dosa dengan orang lain susah. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, begitu juga orang yang nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Kalau ada kait dengan orang, kena selesai dulu dengan orang. Kalau dia ada hutang orang, kena pergi minta laluan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna minta laluan untuk pergi buat umrah ataupun haji. Maknanya minta izin, saya nak pergi Mekah. Minta izin kat dia untuk kita nak pergi Mekah buat haji ataupun umrah. Ataupun minta halalkan untuk kita pergi buat umrah. Maknanya kait dengan orang, selesai, barulah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat keampunan dosa. So bila mana kita tunaikan umrah ataupun haji, umrah ni kalau Allah terima, dia sebut dengan umrah mabrurah. Haji kalau Allah terima, dia panggil al-hajjul mabrur. Maka sebab itu Nabi sebut al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga sahaja balasan. Tuan-tuan, masuk syurga dapat haji mabrur kalau dengan orang tak ada isu. Kalau dengan orang selesai, barulah dia dapat haji mabrur. Tapi kalau dengan orang tak selesai, ibadah haji takkan sampai ke martabat haji mabrur yang melayakkan dia untuk masuk syurga. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mulia Allah sekalian, maka sebab itu jadikan satu amalan kita. Nak tidur malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selesai dengan Tuhan, minta ampun pada Allah. Dan sudah pasti nak tidur malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah selesai dulu dengan orang. Jangan tidur malam dalam keadaan kita masih ada dosa dengan orang, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita masih belum maafkan kesalahan orang. Saya ulang. Nak tidur malam, jangan bagi ada dosa kita dengan orang. Dan jangan bagi ada orang yang masih belum kita maafkan kesalahannya. Sebab kita tak tahu kita nak mati tu, nak bangkit ke tidak. Kalau kita tak bangkit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna berlakulah perjalanan ni kita yang panjang, tapi masih belum selesai masalah kita di dunia. Kalau kita tak maafkan orang pun masalah, kalau orang tak maaf kita pun masalah. Orang ni kadang-kadang tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang kata kat dia, maaflah, kesalahan mereka tak, maaflah. Payah nak maaf kadang-kadang. Orang yang susah maafkan orang, Allah juga akan susah maafkan dia. Sebab itu orang selalu sebut, sedangkan Tuhan Maha Pengampun, siapalah kita.
ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan puji orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memaafkan orang. Al-kazimin al-ghaiz wal-afina 'anil nas. Orang yang menahan kemarahan dia dan memaafkan orang. Dan suka memaafkan orang itu adalah sifat yang sangat terpuji, yang dipuji oleh agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata macam ni. Dia kata, tak apa, aku maaf. Maaf ni. Aku maaf. Tapi aku nak Allah balas juga dia di akhirat. Tu tak maaf tu. Maaf ni kita tak harap Allah balas dia di dunia, kita tak harap Allah balas di akhirat. Selesai. Kalau kita kata aku nak Allah balas kat dia. Aku nak Allah balas juga kat dia. Tapi aku maaf dah kat dia. Tu tak jadi. Tu berarti tak maaf. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajarlah daripada akhlak Allah. Innahu huwa tawwabur rahim. Tuhan itu dia maha penerima taubat, dia lagi mengasihi. Innahu huwal ghafurur rahim. Di ayat yang lain, dia Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihi. Maka sebab itu doa ni memang minta ampun ya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, tolong kesian dia. Sebab itu Al-Ghafur dikembang dengan Ar-Rahim, At-Tawwab pun kembang dengan Ar-Rahim. Pasal apa Allah kembangkan Tuhan yang menerima taubat dengan Ar-Rahim? Pasal apa dikembang Tuhan yang Maha Pengampun dengan Ar-Rahim? Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tuan-tuan, kalau Tuhan tak bersifat dengan Ar-Rahim, dia tak bersifat dengan At-Tawwab. Kalau Tuhan tak bersifat dengan Ar-Rahim, Tuhan tak bersifat dengan Al-Ghafur. Dia sekali. Dengan sebab Tuhan Maha Penyayanglah, dia Maha Penerima Taubat. Dengan sebab dia Maha Penyayanglah, dia Maha Pengampun. Tanda Allah sayang pada kita, Allah Maha Menerima Taubat, Allah Maha Pengampun. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab tidak ada dosa kita yang dapat seseorang pun mengampunkan dosa kita kecuali Allah. Kalau dosa itu dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dosa dengan orang lah. Tapi dengan Allah, Allah saja yang mengampun. Dia saja yang terima taubat kita. Dan apa kesan daripada selalu pohon ampun? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kesan daripada selalu memohon taubat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan, yang pertama, diampun oleh Tuhan. Yang kedua, seseorang itu akan jadi kekasih Tuhan. Kalau nak jadi orang yang Tuhan kasih, pohonlah ampun. Mintalah taubat. Taubat ni apa? Taubat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita teringat dosa kita, tu bagi taubat. Ada orang salah faham. Dia sebab bila mana kita bertaubat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berdosa kita bertaubat. Bila berdosa kita bertaubat. Bila berdosa kita bertaubat. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah Allah menerima taubat, lupa dah lah. Dosa kita buat sebenarnya itu masih belum taubat. Taubat ialah duk teringat dosa. Itu mana? Mana taubat? Sampai bila dah menjejakkan kaki ke dalam syurga dah pun, duk teringat lagi dosanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin dia kata, sallallahu alaihi wasallam, "Ish Tuhan, aku berdosa pun engkau bagi aku masuk syurga." Tu bagi banyak orang yang bertaubat. Di mana dia pergi duk teringat dosa dia.
Tak lupa-lupa dosa. Itu baru makna taubat. Tuan-tuan, maka Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Ar-Rahim telah menyediakan ruang-ruang yang sangat banyak untuk kita terampun dosa. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Syawal. Kita harap kita akan jumpa lagi Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Kalau kita puasa betul-betul, puasa betul-betul ini macam mana? Puasa betul-betul ini iaitu ada dua perkara yang menunjuk kata kita telah berpuasa betul-betul. Yang pertama, berpuasa dengan imanan. Yang kedua, berpuasa dengan ihtisaban. Yang pertama, berpuasa dengan penuh keimanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, bukan orang puasa kita puasa. Kita puasa sebab kita meyakini bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berpuasa sebab kita nak mendapat kelimpahan, keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada dua syarat ni, puasa sungguh-sungguh lah, sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya kita bukan tak makan dan tak minum saja, bukan tak buat benda yang batal puasa saja, tapi mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua puasa. Itu dia panggil imanan. Puasa sungguh-sungguh. Puasa dengan penuh keimanan. Makna puasa yang Tuhan tak potong markah lah. Yang kita takut, Allahumma salli alaihi wasallam, bila nak buka puasa, pahala dipotong habis. Mula-mula okey ni. Nak habis tak habis tu pergi pasal Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk pasal Ramadan, mata melilau. Orang hak tu comel, hak tu cantik, hak tu lawa. Keluar pasal Ramadan, habis pula puasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini maknanya orang yang masih mengekalkan keimanan sampailah waktu berbuka puasa. Apa dapat? Orang yang puasa macam tu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan terampun dosanya hal. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya Ramadan ni dengan Ramadan had lagi satu had. Sebelum ni semua dosa kita liau, semua dosa kita habis. Tuan-tuan, tu Tuhan buat. Ni saya sebut ni hak bukai-bukai. Kita semayang. Kita masuk surau, kita masuk masjid. Tuan-tuan ingat kita masuk dengan dosa ke? Malaikat hak jaga pintu masuk tu, dia tak bagi masuk masjid dan surau dengan dosa. Dia tak bagi masuk. Sebab ni rumah Allah, tempat yang suci. Di mana dia tahan dosa? Di luar. Tang mana dia buat dosa kita tak tahu. Ada rak kita tak tahu. Rak ke ada peti kita tak tahu. Tapi dosa duduk di luar. Berarti orang yang masuk surau, orang masuk masjid tanpa dosa. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kita nak keluar, malaikat ni Allah programkan. Allah Sayyidina Muhammad. Aku tahan dosa dia daripada dia masuk dengan dosa dia. Ni dia keluar dah, takkan aku nak buh balik dosa dia. Akhirnya kita keluar tanpa dosa juga. Ni kelebihan rumah Allah. Berarti orang yang main masjid, orang yang main surau, dia balik rumah tanpa dosa. Kalau dia mati ikut jalan, tanpa dosa. Dia rebah ikut jalan ke, aksiden, kemalangan ke, sampai di rumah dah ke, mati tanpa dosa. InsyaAllah. Begitu juga bila mana kita semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu sujud, kalau masih ada sakit-sakit, ada sakit baki dosa, luruhlah dosa daripada kita.
Berarti seorang tu semayang salat Sayyidina Muhammad, dosa dia tak ada dah. Itu tak kira lagi waktu dia ambil wudu. Bila kita ambil wudu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka luruhlah dosa-dosa hak mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, habis luruh. Maka sebab itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala di antara orang-orang yang dapat melihat kalau orang ambil wuduk tepi mereka, ayat mengalir tu. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, semua datang. Hak lintas, hak lalu depan mereka. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, dia minta, ya Allah Tuhan aku tak mau tengok dosa orang, ya Allah. Tolonglah tutup. Aku tak mau tengok dosa orang. Tapi Tuhan tak kabul. Tetap dapat melihat dosa orang depan laluan ayat depannya. Makna apa tuan-tuan? Maknanya orang yang mengambil wuduk, dia akan terlebih dulu sebelum sembahyangnya akan terhapus dosa dia. Allahu Akbar. Sallallahu. Bila kita jumpa seseorang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ke? Suar tangan. Bila kita tarik tangan tu, luruh dosa-dosa lagi. Habis dosa kita. Tapi hak ni tak ada waktu PKP hari tu. Sebab orang tak mau salam orang. Kita suar tangan pun macam tu ya. Takut kita. Tapi Tuhan bagi balik kat kita, alhamdulillah. Bila salam balik dengan orang. Subhanallah. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga yang menyebabkan Allah ampun dosa kita, tengok muka mak ayah kita. Ustaz, tak ada dah mak ayah. Gambar mereka ada. Gambar mereka ada tak? Kadang-kadang orang jarang gantung gambar mak ayah di rumah. Gambar anak gantung. Gambar anak dia gantung, gambar ayah dia tak gantung, gambar mak dia tak gantung. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, gambar ni tuan-tuan sangat mempengaruhi. Sekalipun mereka tak ada. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, dia sudah ada keinginan. Zulaikha pun ada keinginan. Dia sudah ada keinginan sebab digoda. Tapi yang menyebabkan dia terhenti dan terberhenti sebab Allah pancarkan gambar ayah dia, Nabi Allah Yaqub. Laula ru'a burhan. Macam mana ayat tu? Burhana rabbih. Burhana rabbih. Macam Nabi Allah Yusuf ialah gambar Nabi Allah Yaqub. Tengok gambar ayah. Ayah ni bukan sembarangan. Ayah ni bukan ulama. Ayah ni rasul. Lebih daripada ulama lagi, rasul. Nabi dan rasul. Tengok tu gambar ayah ke. Semangat nak buat. Semangat. Hak nak buat tu langsung jatuh. Tu kesan gambar. Ada sekali waktu tu orang buat lantunan mahabbah di stadium Sukan nanti. Lah ni dah dibesar lah. Lah dah jadi festival sunnah. Dulu kan tak besar sangat. Jemputan dalam program yang macam tu adalah para ahli ulama. Dia pegantunglah ulama-ulama sahabat Sayyidina Muhammad di dinding, di stadium. Antara yang dia pegantung tu gambar saya. Tak apalah tu. Pelajar-pelajar saya ni, lepas pergi ambil gambar saya tu, lepas pergi pelekat di rumah mereka. Satu hari tu, saya ada urusan nak pergi rumah mereka, jumpa dengan mereka, bawa ustazah pergi. Budak-budak perempuan. Masuk tengok tu dia gambar saya. Saya pun takut tengok gambar.
Gambar ni tuan-tuan, kan gambar ni, gambar. Bila mana kita tengok dia, kita pergi ni, dia tengok ni. Betul tak? Kita pergi tu, dia tengok tu. Betul tak? Agak-agak mereka berani buat jahat depan gambar tu. Tak berani, saya pun tak berani. Itu kesan gambar. Lepas tu bila mana saya pergi Mesir, saya dengar satu ulama besar di Mesir, Syekh Ibrahim Al-Kattani, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani. Kami nak pergi ziarah dia, tapi dia kata ziarah rumah anak. Jumpa dia di rumah anak dia. Saya pun dah muskil. Syekh tak bagi pergi rumah dia. Dia suruh jumpa di rumah anak dia. Pasal apa? Tak tahu. Tapi rasa sedih jugalah. Bila saya pergi Mesir baru ni, sebab tu dia tak bagi pergi rumah dia. Rumah dia kecil. Rumah anak dia besar lagi. Saya nak cerita tuan-tuan. Bila masuk rumah anak dia, Masalah Sayyidina Muhammad, masuk pintu, Assalamualaikum, buka pintu tu, gambar dia. Besar pintu. Tak ada lagi rumah kita gambar tu guru besar pintu. Tapi gambar dia yang anak dia letak depan pintu tu, besar pintu. Masuk tu dah besar pintu. Dia dah besar dah. Tuan-tuan, lagi tak boleh nak buat jahat. Tu kesan gambar. Ada satu kawan saya. Dia nak pergi beli silmak malam. Gaya nak beli, main pondan semua. Pondan pun nak beli silmak. Tak apalah. Dia nak beli, bagi dia beli dululah, kata dia. Gaya dia nak bayar, dompet dia jatuh. Terburai. Dalam dompet ada gambar Tuan Yang Aziz. Dia kata, Ustaz ni berkat. Oh, pondan ni berkat gua. Tak pada dengan pondan tu. Dia tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah kita boleh buat gantung gambar ayah mak di rumah. Bukan perlu besar, gambar potret. Buat bagi besar jam tu. Bila tengok gambar ni apa? Tuan-tuan, yang pertama kita ingat ada apa? Bila kita ingat, kita ada Fatihah lah. Al-Fatihah. Ni jarang ada Fatihah sebab kita terlupa. Tengok gambar mak ayah, tengok muka mak ayah ni, Allah ampun dosa. Betul lah orang yang masih ada mak, orang masih ada ayah, boleh balik kampung, tengok muka mereka, Allah ampun dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, elok untuk kita ingat pada orang yang paling berjasa pada kita lepas Nabi kita, lepas guru kita, mak ayah kita. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang Allah ampun dosa dia ialah orang yang melihat Al-Quran. Hari itu tak ada baca Quran, tapi tengoknya, Allah ampun dosa kita. Bayangkan kalau kita tengok slide. 10 line. Sekali kita duduk, soalan Sayyidina Muhammad, sekali kita duduk, kita baca Quran 10 muka. Kalau 10 line tu banyak, 10 muka ya. Sekali duduk 10 muka. 5 line. Duduk. Lagi duduk pula sekali duduk 5 muka pula, habis 1 juzuk. Tuan-tuan, bayangkan orang yang melihat Quran, dia akan diampunkan dosa dia. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat muka para ahli ulama. Sebab itu di rumah saya buh wajah guru saya. Buh gambar mereka penuh di rumah. Muka mereka indah-indah, cantik-cantik. Sebab mereka kekasih Tuhan. Bila masuk dalam rumah, nampak muka mereka. Kita harapkan Allah ampun dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka tuan-tuan, subhanallah, guru kita ada hak cengih, ada hak lembut. Hak cengih menimbulkan rasa gerun, hak lembut menimbulkan rasa cinta. Semua baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, Allah ampunkan dosa dengan kita melihat Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu di Mekah, kalau kita pergi Mekah berumrah ke haji ke, di antara kelebihan besarnya melihat Kaabah. Kita bukan buat apa-apa, tengok je Kaabah. Allah ampun dosa kita. Maka sebab itu orang yang balik Mekah, wajah jadi cantik, wajah jadi elok, sebab Allah dah ampun dosa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita pula bila mana orang balik Mekah, sunat kita peluk. Kenapa sunat kita peluk? Sebab bahagian hadapannya baru saja melihat Kaabah. Jadi kita peluk dia untuk mendapat keberkatan. Bahagian hadapannya baru menghadap ke arah Kaabah. Maka tuan-tuan, begitulah seseorang hamba mengharapkan keampunan Tuhan dalam hidupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kita mayang Isyak, buat macam ni. Dah habis mayang Isyak, semak di hati, azam, sehari aku nak main pula surah, aku nak mayang subuh. Mayang subuh, semak pula sehari aku nak main mayang zuhur. Dah mayang zuhur, sehari aku nak main mayang asar. Dah mayang asar, sehari aku nak main mayang maghrib. Mayang maghrib, sehari aku nak mayang Isyak. Kalau kita mati sebelum kita mayang tu, tuan-tuan, mati kita mati syahid. Nak buat ya. Kita belum mayang ni pun, baru kita nak mayang, Allah dah ampun dosa. Jadi bila kita ikat macam tu soalan Sayyidina Muhammad, maka terampunlah dosa-dosa kita. Kalau macam tu, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, lekat dah dosa kat kita. Tak. Buat tu Allah ampun dosa, buat ni Allah ampun dosa, buat tu nak lekat dosa apa? Tak lekat dosa apa? Kecuali kalau dosa besar. Dosa besar kena bertaubat. Sungguh-sungguh kena teriak tangis, kena menyesal, kena mengaku, kena azam tak mau buat dah. Itu dosa besar. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita semua tak buat dosa besar. Isu kita dosa hak kecil-kecil. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tu kita tak kata lagi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi satu, tuan-tuan, bila kita berdosa, kita nak kata astaghfirullahalazim, kita kena menyesal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tak menyesal lagi kata astaghfirullahalazim. Kita disebut, kita dikatakan orang yang bermain-main dengan Tuhan, dia panggil istihza. Dosa, dah dosa dah. Kita tak menyesal lagi. Kata astaghfirullahalazim. Dosa tu duk minat nak buat lagi. Duk minat nak buat lagi. Tak menyesal lagi. Kata astaghfirullahalazim. Kita dikira bermain-main dengan Tuhan. Dapat dua dosa. Kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, timbulkan rasa sesal. Aku buat juga dosa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, dosa yang sama beribu kali kita buat sehari pun, tapi kalau buat menyesal, astaghfirullahalazim, Allah ampun. Buat pula dosa tu, menyesal pula, astaghfirullahalazim, Allah ampun dosa tu. Satu yang punya, sebelum kata astaghfirullah, kena hadirkan penyesalan. Ya Allah, aku buat juga dosa. Barulah Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan, dan dosa ni bila mana kita minta ampun dan bertaubat, kadang-kadang dia menjadi asbab kita terelak daripada bala.
Bala nak turun dah. Soalan Sayyidina Muhammad, tapi dengan astaghfirullahalazim, Allah elakkan bala. Harta orang yang duduk di medan perang sekalipun, soalan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang seseorang tu tetak seseorang. Dia tepih dengan pedang. Dia tepih dengan perisai. Tapi kadang-kadang perisai pun tak sempat dia tepih. Tapi senjata musuh dapat dielak dengan taubat. Dengan astaghfirullahaladzim. Betul-betul di antara tanda orang-orang yang Allah ampun dosa dia, tuan-tuan, Allah selalu pelihara dia. Motor dia kalau nak pancat, kereta dia kalau nak pancat, tak pancat tengah-tengah hutan, rimba. Pancat tak mana? Depan kedai pemain. Kereta rosak tak mana? Di masjid. Soalan Sayyidina Muhammad. Bateri habis tak mana? Di rumah. Ni sebab Allah ampun dosa. Bila kita bertaubat daripada dosa, maka Allah SWT elakkan kita daripada balak-balak. Kalau kita tak mau taubat juga, nanti Tuhan buat. Kereta mampus tak mana? Tengah-tengah hutan. Faham tak? Jadi Allah uji tu sebab Allah nak ampun dosa juga. Allah nak ampun dosa juga. Allah buat juga. Tuan-tuan, tapi takkan nak pergi darah tu baru nak sedang. Sebelum berlaku macam tu, selesai dengan Tuhan. Banyak kata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi SAW tak kurang dari 70 hingga 80 kali sehari Nabi kata astaghfirullahaladzim. Tu Nabi, kita kena lebih. Maka subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dan moga-moga insya-Allah Allah ampun dosa kita semua. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba Dia. Allah jadikan kita mati sempat kita bertobat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya nak bagi satu amalan. Tuan-tuan baca lepas subuh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 41 kali. Kita jaga istiqamah 40 hari, tak tinggal-tinggal baca lepas subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah selamatkan dan elakkan kita semua daripada balak-balak dunia. InsyaAllah. Allah kabul insyaAllah. Sudah amal tak? Saya sudah amal tu untuk diamal semua. Tuan sebut kami terima ijazah. Wallahu a'lam.